Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Lahazon, we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada semua penonton yang menonton secara live bersama saya Cikgu Muhsi daripada Lahazon Education. So walau di mana sahaja penonton berada, boleh melihat kita punya sesi live sama dekat YouTube TV Lahazon maupun dekat mana-mana platform di Facebook. Basically dekat Facebook kita ada bersiaran dekat beberapa page dan juga Facebook, macam contoh Facebook personal saya, dekat komuniti Ibu Bapa Bijak Fikir dan juga beberapa Facebook yang lain. So bagi penonton yang terjumpa ataupun tertonton video ni, boleh share kepada kenalan-kenalan sama ada rakan-rakan ataupun anak-anak untuk tonton untuk sesi pada petang ini. So basically hari ni saya Cikgu Muhsi nak kongsikan beberapa tips dan juga teknik menjawab topik tingkatan 5 iaitu matematik tambahan. Alright, so bagi ibu bapa ataupun penonton yang sedang menonton, kalau menonton dekat Facebook, saya sarankan untuk penonton datang ke YouTube TV Lahazon. Kenapa? Lebih mudah untuk saya bacakan komen. Mungkin ada penonton sedang menonton dekat Facebook personal saya. Kalau ada komen kat situ, maaf cikgu tak dapat nak baca. So boleh datang ke YouTube TV Lahazon. Lebih mudah untuk komen kat sini, saya akan pin upkan komen tersebut. Alright. So pada petang ni, kita go through dulu sekejap. So bolehlah share kepada anak-anak kalau ada yang ambil matematik tambahan tu. So pada tengah hari ni saya nak kongsikan pada para pelajar yang mengambil matematik tambahan, terutamanya untuk pelajar yang berada pada tingkatan 5 tahun ini. Seperti mana sedia maklum, SPM akan dijalankan pada tahun hadapan kan, pada bulan 3. So of course masa dah tak lama dah, dah tak berapa panjang dah masa untuk pelajar-pelajar. So saya sarankan untuk sekolah daripada awal. So ini salah satu inisiatif untuk daripada pihak Lahazon. Kami adakan setiap jam 3.15 sampai 4 petang khas untuk bantu para pelajar teknik menjawab soalan.
So bagi penonton, okay, selepas sahaja sesi live ni boleh tonton secara recording, okay, melalui YouTube TV Lahazun. Okay, alright, so boleh juga share kita punya link ni, tak ada masalah. Alright, so kita pergi kepada soalan. Okay, teknik menjawab AdMath kertas 1 topik tingkatan 5. Okay, so untuk para pelajar, okay, mungkin yang tak aware, okay, ataupun belum tahu tentang format kertas peperiksaan AdMath ni macam mana. Okay, AdMath kertas 1 dan juga kertas 2, format dia sama sahaja. Dia adalah dalam bentuk kertas, orang panggil apa? Subjektif. Okay, maksudnya pelajar kena tunjukkan jalan kerja. Okay, kertas 1 pun kena tunjukkan jalan kerja, kertas 2 juga kertas kena tunjuk jalan kerja. Okay, tak ada multiple choice untuk AdMath. Okay, so apa beza matematik kertas AdMath kertas 1 dengan AdMath kertas 2? Untuk AdMath kertas 1 ni biasanya soalan dia lebih simple. Okay, dia kalau ada kebat pun sikit je. Okay, dan satu lagi markah dia dalam range 3 ke 6 markah sahaja. Okay, ada yang 1 markah, ada 2 markah, so maksimum dalam 6 markah sahaja. Okay, so maksudnya dalam kertas 1 ni itulah beza dia. Kalau kertas 2 memang panjang lah, okay, jalan kerja dia. Okay, so kita akan pergi pada soalan yang pertama. Okay, so bagi penonton yang menonton secara live ataupun pelajar yang menonton secara recording selepas ini, okay, boleh tonton balik, boleh tengok balik soalan yang cikgu berikan ni, okay, lepas tu cuba selesaikan. Okay, dapat ke tidak? Okay, so pada petang ni cikgu nak kongsikan beberapa tips dan juga kata kunci. Okay, jom kita tengok soalan yang pertama. Okay, cari persamaan garis normal kepada lengkung. Y sama dengan 3x kuasa 3 tolak 5x kuasa 2 tambah x tolak 10 pada titik di mana lengkung menyilang paksi Y. Okay, so untuk para pelajar yang ambil AdMath, okay, kat sini cikgu nak tekankan betul-betul kata kunci. So penonton juga boleh buat benda sama bila menjawab soalan AdMath. Okay, bagi cikgu, matematik dengan AdMath lebih kurang. Tapi AdMath ni kalau nak score, dapatkan betul-betul kata kunci dia. Okay, dapat kata kunci, insyaAllah pelajar akan tahulah macam mana nak selesaikan. Okay, so untuk soalan ni ada 2 kata kunci dia. Pertama dia cakap garis normal kepada lengkung. Okay, so kat sini pelajar dah kena tahulah apa maksud garis normal kepada lengkung. Okay, so basically itu yang pertama kata kunci dia. Yang kedua, pada titik di mana lengkung menyilang paksi Y. Okay, so ini juga benda yang sama saya tekankan kepada pelajar-pelajar mentoring saya. Okay, bila menjawab soalan AdMath, pastikan dapat kata kunci supaya apa? Bila ada kata kunci, pelajar dah boleh agak apa yang dia nak buat. Okay, so dekat sini clue dia adalah garis normal kepada lengkung. So nampak sahaja garis normal kepada lengkung, terus buat M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, so apa benda ni? Okay, apa benda ni? M1 darab M2 ni. So M tu adalah kecurunan. Okay, maksudnya kecurunan 1 darab dengan kecurunan 2 sama dengan negatif 1. Okay, sekejap lagi cikgu akan explain lebih detail lah macam mana penyelesaian dia. So sekarang, macam ni. Apa beza pelajar yang dapat A+ dengan pelajar tak dapat, maksudnya pelajar A+ dengan pelajar B. Beza dia adalah pelajar A+ ni, dia baca sahaja soalan, dia dapat kata kunci, terus dia tahu apa yang dia nak buat. So dia boleh set up terus jalan kerja dia. Tu beza dia. Okay, so benda ni sangat penting untuk pelajar skor dalam AdMath sebab apa? Benda ni boleh menjimatkan masa. Okay, dapatkan kata kunci, keluarkan apa yang kita nak buat. Next, menyilang paksi Y. So bila cakap menyilang paksi Y, terus tulis X sama dengan kosong. Maksudnya apa? Dalam persamaan tersebut, okay, kita kena gantikan X dengan kosong. Okay, dalam persamaan yang diberi ni lah. Okay, persamaan yang diberi ni kita akan gantikan dengan X sama dengan kosong. Okay, so jom kita selesaikan. Okay, tu maksudnya inilah. So bila pelajar AdMath, benda ni yang pelajar kena buat. Okay, baca soalan, terus buat dia punya kata kunci. Okay, terus buat. Kita nak kena kira apa ni? Macam tu Okay, so next. Bila soalan bagi pasal garis normal, terus ingat untuk buat cari garis tangent. Ni dia macam adik-beradik lah. Ada garis normal, ingat kena cari adik-beradik dia dulu. Garis tangent. Okay, itu adik-beradik dia. So first kita kena cari dulu apakah bukan persamaan garis tangent. Okay, so kita cari dulu garis tangent. So macam mana nak cari garis tangent? So yang ni insyaAllah pelajar dah tahulah. Okay, sebut sahaja nak cari tangent kena buat dy dx. Okay, so pelajar kena buat dy dx. Okay, maksudnya dy dx ni kita kena bezakan yang ini. Okay, so kita akan bezakan yang ini carilah dy dx dia dapat berapa. So dekat sini kita dapat dy dx sama dengan, okay, bezakan yang ni. So harapnya, okay, para pelajar tingkatan 5 dah tahulah macam mana nak bezakan. Okay, ini adalah asas dalam topik ni.
Okay, so nak bezakan macam mana? Ingat, ada kuasa darab pergi depan, kuasa tolak 1. So 3 darab 3 dapat 9, X kuasa 2, tolak 10X. Okay, satu lagi, kalau kita bezakan X saja, kita akan dapat nombor. Kalau kita bezakan nombor, dia akan dapat kosong. Okay, alright, so dapatlah macam tu. Okay, garis tangent dia adalah dy dx sama dengan 9X kuasa 2, tolak 10X tambah 1. Okay, basically AdMath ni, secara jujurnya saya cakap pada para pelajar, kalau pelajar nak score betul-betul, buat macam cikgu tunjuk ni. Baca soalan, garis kata kunci, tulis dulu apa yang kita nak kena buat. Macam sekarang lah cikgu dah tahu, cikgu tulis kat sini. Bila nak cari garis normal, soalan sebut garis normal, kena cari adik-beradik dia, garis tangent. So nampak tak first step kita kena cari garis tangent. Next, lepas tu. Dia cakap garis normal ni, garis normal pada lengkung ni, dia menyilang di mana lengkung menyilang paksi Y. Pada titik menyilang paksi Y. So ingat dia cakap apa? Dia kena gantikan X dengan kosong. So daripada sini kita nak cari apakah dia punya tangent. 9X kuasa 2 tolak 10X tambah 1, itu nama dia garis tangent ataupun persamaan tangent. Persamaan garis tangent. So apakah dia punya kecerunan tangent? Nak cari kecerunan tangent, kat sinilah kita kena ganti. Kenapa kita gantikan X sama dengan kosong? Sebab dia cakap garis normal ni dia menyilang. So saya juga suka, cikgu juga suka buat benda ni. Kita buatnya gambaran sahaja. Contoh, ini kita ada lengkung. So ini kita panggil sebagai garis tangent. Kat sinilah. Ini nama dia garis tangent. Ini nama dia garis tangent. Dekat sini nama dia garis lengkung. Benda ni pelajar kena ada gambaran bila menjawab soalan topik dy dx ni. Kena ada gambaran macam ni. Ini garis lengkung, ini garis tangent. So yang soalan bagi garis normal ni dekat sini. Ini adalah garis normal. Ini nama dia garis normal. Lepas tu soalan dah bagi tahu garis normal ni dia menyilang pada paksi Y. So maksudnya kita kena gantilah X sama dengan kosong. So apabila X sama kosong, berapakah nilai Y dia? So kat sini kita gantikan dulu, kita nak cari dia punya kecerunan. So kita carilah kecerunan kat sini. So kecerunan tangent, gantikan X sama dengan kosong. Ganti X sama dengan kosong. So masukkan dalam ni, kita akan dapatlah nilai dia. So MT. Saya akan tulis kat sini MT, maksudnya kecerunan tangent. So 9 gantikan X dengan kosong, kuasa 2 tolak 10, ganti X dengan kosong tambah 1. So kat sini pelajar akan dapatlah kosong, kosong tambah 1 dapat 1. So kecerunan tangent kita dah dapat sama dengan 1. Kecerunan tangent kita dah dapat 1. Ni dia punya hint. Jadi kita akan pakai hintnya ni. Maksudnya kecerunan pertama darab kecerunan kedua, kita akan dapatlah negatif 1. Alright. So kecerunan 1, kecerunan 2 tu kat sini. Kecerunan tangent dengan kecerunan normal, dia akan dapat negatif 1. Alright. So selesai dekat situ. Penonton akan tengok pula dekat sini. Pelajar boleh nampak kat sini pula apa yang kita kena buat. Dah dapat kecerunan tangent, kita nak kena buat apa? Ingat, untuk bina persamaan, untuk bina satu persamaan, cari persamaan garis normal kan? Ni, dia minta cari persamaan garis normal. Untuk cari persamaan, ingat kita kena ada Y, kita kena ada X dan kena ada kecerunan. So kita kena ada 3 benda. So cikgu tunjuk kat sini. Untuk cari persamaan, kita kena ada Y, kita kena ada X, kita kena ada kecerunan. So sekarang kita dah ada X kita sama dengan kosong. Apakah nilai Y dia? Kita kena tahu pula lah nilai Y dia kat sini. Ni persamaan lengkung. Ni persamaan lengkung. Alright, so anggaplah dekat sini contoh anggap kat sini. Pada titik ni X sama kosong, nilai Y dia berapa? So kita akan gantikan dalam persamaan lengkung. Y sama dengan 3 kosong kuasa 3 tolak 5 kosong kuasa 2 tambah kosong tolak 10. So dari sini pelajar akan dapat Y sama dengan negatif 10. So maksudnya pada titik ini, ini titik dia, titik tangent, X sama dengan kosong, Y sama dengan negatif 10. So kita dapat satu koordinat kat situ. Alright, settle. So kat sini kita ada komen daripada Akil Takif. What's up sir? What's up Akil Takif? Nak belajar AdMath ke? Jom. Boleh join Takif.
Okay, nak belajar MX jom. Okay, alright, so selesai kat situ. Okay, so sekarang pelajar dah ada kecerunan. Okay, tapi ini kecerunan tangent, bukan kecerunan normal. Soalan minta persamaan normal. So untuk bina persamaan normal, kita kena ada Y untuk normal, X untuk normal, kecerunan untuk garis normal. Okay, so kat sini kita dah dapat koordinat koordinat dia 0, 10, 0, negatif 10 dah selesai. So langkah kedua, kita kena cari kecerunan normal. Cari kecerunan normal. Okay, kecerunan normal iaitu MN. Okay, so cikgu akan buat MN lah. MN untuk kecerunan normal. Okay, so macam mana nak cari kecerunan normal? Okay, so kata kunci dia kat sini sebenarnya ini dalam topik form 4, dalam MX topik form 4 sebenarnya asas dia, okay, mengenai garis normal dengan garis tangent. Okay, kalau pelajar boleh nampak kat sini, ini garis tangent, ini garis normal. Dia adalah perpendicular, berserenjang. So bila berserenjang, kita bolehlah guna formula yang matematik tu. Kecerunan 1 darab kecerunan 2 sama dengan negatif 1. So kecerunan 1, kita anggap kat sini kecerunan tangent darab dengan kecerunan normal sama dengan negatif 1. So berapakah kecerunan tangent? 1. Kecerunan normal kita nak cari sama dengan negatif 1. So bila kita pindah kat sini, kita dapatlah kecerunan normal sama dengan negatif 1. Okay, dah ada kecerunan, dah settle. Kat sini kita boleh ganti balik kat sini, kecerunan dah ada negatif 1. Y juga kita dah ada negatif 10, X juga kita dah ada kosong, sifar. Okay, so bolehlah kita lengkapkan persamaan garis normal. Semua benda dah ada. Okay, semua benda dah ada. So sekarang kita carilah dia punya persamaan. Okay, langkah ketiga, last kali. Okay, harapnya boleh nampak lah, mungkin kecil sedikit. Okay, tak mengapa. So untuk penonton, untuk dapatkan modul se ni, untuk saya akan simpan jalan kerja ni. So untuk pelajar yang ingin dapatkan nota dan juga jalan kerja ni, okay, boleh sahaja tekan, boleh sahaja pergi pada link Telegram kami. Kat situ kami akan sediakan lah, okay, nota-nota dia. Alright, so langkah ketiga kita akan cari persamaan normal. Okay, persamaan normal. So untuk mencari persamaan normal, okay, basically dalam buku teks ada formula. Okay, dalam buku teks ada formula lain lah. Okay, basically konsep dia tetap sama. Okay, kita boleh guna formula yang pelajar dah belajar dalam topik koordinat geometri. Okay, apa formula dia? Y tolak Y1 sama dengan M dalam kurungan X tolak X1. Okay, basically boleh guna formula yang sama sahaja. Okay, Y tolak Y1, M, X tolak X1. So, yang perlu digantikan kat sini adalah nilai Y1, M dengan X1, which is yang inilah Y, X, M. So, kita gantikan dalam formula ni. So, Y tolak negatif 10 sama dengan M negatif 1. Okay, ini M kita negatif 1. X jangan ganti, X1 kita adalah sifar. Okay, so dari sini pelajar akan dapatlah jawapan akhir dia. Okay, cikgu pun tak tahu nak tukar warna apa dah ni. Okay, alright, so dapatlah kat sini Y tambah 10 sama dengan negatif X. Okay, lepas tu cantikkanlah sedikit cantikkan sikitlah dia punya persamaan. Okay, terpulang, okay, pelajar nak cantikkan pun boleh, tak nak cantikkan pun boleh. Okay, jawapan dia dah last dah ni. Okay, ni dia jawapan terakhir dah. Y tambah 10 sama dengan negatif X. Okay, kalau cikgu suka, kalau bila soalan cakap persamaan, kita buat dalam bentuk Y equals to MX plus C. Okay, kita jadikan dalam bentuk Y equals to MX plus C. So, macam mana nak jadikan Y equal to MX plus C? So, Y sahaja sebelah kiri. Ni Y sebelah kiri, kekalkan 10 pindah ke kanan. So, kita dapatlah jawapan akhir. Y sama dengan negatif X tolak 10. Okay, so maaf sikit mungkin sedikit kecil dia punya ruang tu, tapi tak mengapa. Okay, nanti pelajar boleh tonton semula dan juga boleh dapatkan balik nota beserta jalan kerja ni. Cikgu akan kongsikan dalam grup Telegram, okay, iaitu Anak Bijak Fikir. Alright, so nanti kita akan berikanlah. Okay, so boleh join kita punya Telegram untuk dapatkan banyak lagi info. Okay, so selesai. Ini topik pembezaan. Okay, yang mana kalau ibu bapa nak tahu ataupun pelajar dah selalu dengar, kalau dengar runutan SMA pelajar-pelajar SPM sebelum ni, ini adalah antara topik killer lah, pembezaan dan pengamiran. Ini adalah dua topik adik-beradik. Kalau pelajar tak skor pembezaan, susah sikit untuk skor pengamiran dan sebaliknya. Okay, alright. So dekat sini, basically pelajar nampak kan jalan kerja macam mana saya buat kat sini. Okay, bendanya sama sahaja. Okay, which is baca, keluarkan kata kunci. Dah dapat. Okay, macam tu. Okay,
So hari ini petani memang saya nak kongsikan jalan kerja sahaja cara teknik menjawab baca soalan, garis kata kunci, so setup. Setup apa yang kita nak kena kira. Okay. Alright, so kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, kalau ada penonton yang sedang menonton dekat Facebook, cikgu galakkan untuk datang ke YouTube TV Lahazon. Okay, kenapa dekat sini mungkin lebih clear dan juga kalau ada sebarang persoalan boleh tanya dekat komen. Okay, so soalan yang seterusnya. Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan Fx. Okey, kawasan Belorik ditakdirkan sebagai, okey sekejap cikgu nak tengok dekat YouTube. Oh, mungkin tak nampak dia punya kawasan Belorik. Okey, sekejap cikgu lorikkan. So kat sini cakap kawasan Belorik ditakdirkan sebagai AB Fx dx sama dengan 53/1/3. So yang Belorik kawasannya ini. Ni adalah kawasan Belorik. Okey, mungkin sedikit blur color dia. Okey dah. Okey, itu kawasan Belorik. So dia cakap kat situ kawasan Belorik ditakdirkan sebagai AB Fx dx sama dengan 53/1/3. Okey, nyatakan nilai A dan B. So bila baca soalan macam ni, okey ni soalan 2 markah untuk para pelajar. Okey, ni soalan 2 markah. So bila baca soalan macam ni terus terfikir bila kita buat pengamiran. Okey, ini topik pengamiran jumpa saja simbol ni nama dia pengamiran. Okey, tujuan kita buat pengamiran adalah untuk mencari luas. So bila soalan cakap pengamiran AB Fx dx sama dengan 53/1/3, maksudnya luas kawasan Belorik. Okey, luas kawasan Belorik sama dengan 53/1/3. Okey, ni adalah dia punya luas. Okey, dia punya luas lah 53/1/3. Okey, untuk soalan ni simple sahaja. Okey, dia simple kalau pelajar take note benda asas. Okey, benda ni asas sebenarnya Alright. So soalan tanya, nyatakan nilai A dan nilai B. Soalan ni 2 markah. So bila soalan 2 markah, dia minta A, minta B, minta A, minta B. Of course tak ada jalan kerja. A 1 markah, B 1 markah. So pelajar bila tengok soalan tak ada jalan kerja, maksudnya ini adalah mengenai soalan konsep. So apakah konsep pengamiran? Okey, kat sini cikgu ulang kaji balik So AB Fx dx. Okey. So apakah maksud AB Fx dx ni? Okey. AB dekat sini, okey, maksud AB dekat sini adalah had pada paksi. Had pada paksi. So, tengoklah kat sini dia buat dx. So, had pada paksi x. Maksudnya, dari mana sampai ke mana pada paksi x yang menepati luas tersebut. Okey, cuba tengok pada gambar rajah ni. Okey, luas dia bagi, itu kawasan dia punya kawasan Belorik. Okey, luas dia bagi 53/1/3. Soalan tanya nilai A, nilai B. So, nilai A tu ingat, A ni yang lebih kecil. Dekat bawah yang lebih kecil, B tu nilai lebih besar. Okey, A sebelum, B selepas. So, daripada sini boleh nampak daripada gambar rajah sahaja. Okey, so inilah nilai A, ini adalah nilai B. Okey, basically soalan ni adalah soalan konsep sahaja, tak ada jalan kerja. Okey, so dapatlah jawapan dia A sama dengan 1, B sama dengan 5. Okey, 2 markah. Okey, so nampak macam simple kan? Jawapan dah ada dekat gambar rajah. Tapi kalau kita terlupa dia punya konsep asas, tak dapat jawab juga. Betul? Okey, macam itulah. Okey, alright, selesai nilai A dan nilai B. Seterusnya, sambungan soalan yang sama. Okey, untuk soalan B dia cakap, diberi bahawa luas kawasan yang dibatasi oleh, okey sekejap. Cikgu lorikkan balik ni kawasan Belorik. Okey. Diberi bahawa luas kawasan yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan paksi X dari X sama dengan negatif 2 ke X sama dengan 5 ialah 78/1/2. So dekat sini pelajar kena faham apa maksud pengamiran. Okey, maksud pengamiran ataupun luas daripada soalan lengkung. Okey, macam mana kita nak buat luas ni? Okey, so dekat sini pelajar akan baca. Diberi bahawa luas kawasan yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx. So garisannya ini. Okey, Y sama dengan Fx. Dan paksi X dari X sama dengan 2. Ni X sama dengan negatif 2 dekat sini. Okey, ke X sama dengan 5. Maksudnya daripada X sama dengan negatif 2, kita akan panjangkan sampai X sama dengan 5. Stop. Okey, ialah 78/1/2. So daripada sini pelajar akan nampak ada kawasan yang tertutup daripada yang merah tu. Okey, yang saya dah buat garisan merah tu,
Okey, pelajar akan nampak dia punya kawasan tertutup kat mana? Okey, kawasan tertutup adalah dekat sini. Okey, satu dekat sini, satu dekat sini. Okey, so maksudnya luas ini dengan luas yang ini sama dengan 78 1/2. Itu maksud dia. Luas sama dengan. Okey, so kat sini lah yang saya nak kongsikan pada para pelajar tentang teknik menjawab soalan AMAT kertas 1. Okey, AMAT kertas 1 very simple sebenarnya. Okey, dia straightforward jugalah. Okey, berbanding kertas 2. Kertas 2 banyak benda lagi. Baca kata kunci mungkin sampai 3-4 kata kunci. Okey, untuk kertas 1 macam ni je. Okey, basically jumpa kata kunci senang untuk jawab. Kan? Matematik dengan AMAT sama je. Alright, so macam mana kita nak selesaikan? Soalan dah bagi dah luas itu. Okay, dia bagi cakap kat sini luas yang ini dengan luas yang ini sama dengan 78 1/2. Okay, simple one cikgu akan buat macam ni. Ini luas A, ini luas B. Okay, tengok pada soalan dia dah cakap kawasan berlorek ditakrifkan sebagai 53 1/3. So luas B kita dah ada 53 1/3. Kalau cikgu tunjukkan benda ni kepada pelajar sekolah rendah, insya-Allah pelajar sekolah rendah pun boleh jawab. Okey, kenapa? Alright, so konsep dia adalah luas semua 78 1/2. Luas kawasan B 53 1/3. Berapakah luas A? So kat sini kita guna konsep sekolah rendah. Okey, macam mana konsep sekolah rendah? Nak cari baki. Okey, luas semua sama dengan 78 1/2. So luas A, okey, tambah luas B sama dengan 78 1/2. Okay. So luas A kita berapa? Kita nak cari. Luas A kita nak cari. Tambah luas B. Luas B kita 53 1/3 sama dengan 78 1/2. So luas A. Macam mana nak cari luas A? Pindahkan sahaja ini ke sebelah kanan. So dapatlah luas A sama dengan 78 1/2 tolak 53 1/3. Okey, yang ni direct sahaja tekan calculator dapatlah jawapan dia. Okey. Alright. So sekejap, okey. Cikgu tekan calculator sekejap dapat berapa jawapan dia. 78 1/2, 78.5 lah 78 1/2 tu adalah 78.5 tolak dengan 53 1/3. Okey, 53 1/3. Okey, 160. Okey, sekejap kita tukar sekejap 78.5 tolak dengan 160/3. Okey, senang sikitlah nak masukkan dalam kalkulator 53 1/3. Okey, so kita dapat jawapan dia 78.5 tolak dengan 160/3. So jawapan dia adalah 25.1. Okey, 25.1667. Okey, so kat sini terpulanglah pada pelajar kalau nak tukar pada perpuluhan boleh ambillah 4/3 4 perpuluhan. 25.167 unit kuasa 2. Okey, kenapa saya guna unit kat sini? Sebab soalan tak bagi pun sentimeter ke meter ke tak ada. So kita akan buat unit kuasa 2. Atau, okey, atau kita boleh buat dalam bentuk pecahan. Okey, 151/6 unit kuasa 2. Okey, kalau cikgu prefer jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, ush. Uyo, 25 1/6. Okey, mana ni? Sekejap. Ui, hebat Taki. See? Dapat kan? Taki pun dapat 25 1/6. Power Taki. Okey? 25 1/6. Thank you Taki, betul. Okey? Cuma kat sini sebab dalam bentuk pecahan pecahan tak wajar. Okey? Betul juga Taki, boleh. Okey? Ni jawapan Taki. Okey, jawapan Taki 25 1/6. Power. Okey, betul. Okey, Taki pun boleh jawab kan? Okey, luas semua tolak je lah dengan luas yang kita ada tu dapat luas baki. Okey. Alright, good Taki. Join juga dia. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Taki, macam mana nak jawab ni? Okey, next. Okey, kita masih dalam topik pengamiran Kenapa cikgu nak sangat kongsikan topik pengamiran ni sebab cikgu tahu, okey, mostly rata-rata pelajar akan terkesan dengan topik-topik ni. Okey, pengamiran pembezaan. Okey, kadang-kadang pelajar confuse pengamiran dengan pembezaan. Okey, dia tak dapat jawab bukan tak faham. Kadang-kadang dia keliru. So macam mana nak elakkan kekeliruan ni? Pelajar kena buat praktis. Okey, kalau yang tak faham kena mulakan daripada asas. Okey, itu beza dia. Okey, jom kita tengok pada soalan yang seterusnya. Diberi bahawa 13 fx dx sama dengan 8 dan 16 fx dx sama dengan 50. Soalan tanya
cari nilai bagi K. Dia minta cari nilai K. So nilai pemboleh ubah K tu berapa? Okey, iaitu 36 KFX dx dengan 84. So bila jumpa soalan macam ni, pelajar kena ingat hukum pengamiran. Okey, kena ingat hukum pengamiran. So hukum pengamiran yang ada dekat sini adalah dekat sini. Sekejap cikgu kongsikan. Contoh kita ada AC Fx dx. So bila kita ada AC Fx dx, hukum dia adalah kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu AB Fx dx tambah dengan B. Atas ni A ke B, bawah ni dia akan sambung balik B ke C. Fx dx. Okay, so kita akan dapatlah AC Fx dx. Okay, ini hukum yang pelajar kena gunakan. Alright, so macam mana pula nak selesaikan soalan ni? Okay, alright, so first satu lagi hukum yang perlu digunakan kat sini, kalau sesuka gunalah benda ni kita keluarkan dia punya tu, kita keluarkan dia punya pemalar. Okay, so contoh kat sini dia bagi K Fx dx kan, so K Fx dx sama dengan, okay, kita keluarkan K dekat luar, K macam ni, Fx dx. Okay, yang ni bergantung nak keluarkan pun boleh, tak nak keluarkan pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, so soalan cakap cari nilai K jika 36K Fx dx sama dengan 84. So kalau pelajar boleh nampak kat sini, ini 3, ini 6. Ada tak dalam yang soalan bagi 3 hingga 6? Ada tak? Tak ada. Ini 1 hingga 3. Yang ini pula 1 hingga 6. Macam mana nak jadikan 3 hingga 6? So kata kunci dia ada dekat sini. Atas ni mesti nombor yang sama. Okey, atas ni mesti nombor yang sama. Okey, yang dekat bawah ni nombor yang kita nak. Contoh kita nak A ke C. So kita kena buat A ke B, B ke C. Contoh macam soalan sekarang. Okey, kita nak 3 hingga 6. Okey, itu yang kita nak 3 hingga 6. So kita tulis dulu 3 hingga 6. Okey, K Fx dx. Okey, 3 hingga 6. Okey, 3 hingga 6. Okey, sorry. Okey, yang ni kita kira sekejap lagi Kita cari dulu 3 hingga 6 dulu berapa. Okey, K tu kita keluarkan dulu sekejap. Okey, kita cari 3, 6 Fx dx dulu. Okey, 3 hingga 6 Fx dx ni sama dengan berapa? Okey, so tengok ini kita nak 3 hingga 6 tapi kita tak ada 3 hingga 6. So kita boleh guna 1 dengan 3, kita combinekan dengan 1 hingga 6. So macam mana nak combine? Kita nak 3 kat bawah. So yang ni kita kena terbalikkan dia. So kita akan dapatlah 3 dekat bawah, 1 dekat atas, Fx dx, okey, tambah dengan, okey, 3, 1, ingat yang bawah ni mesti nombor yang sama, 1 dekat bawah, 6 kat atas, Fx dx. Okey, dah selesai. So maksudnya 3, 6 ni kita dah settle lah. Okey, untuk 3, 6 kita dah settle. Okey, alright, so lupa satu lagi kata kunci, satu lagi hukum yang akan diguna pakai kat sini adalah sekejap. Tadi terlintas tadi. Okey, 1, 3, 3, 1. Okey, satu lagi yang ni, hukum yang perlu digunakan adalah contoh. Kita ada A, B, Fx dx. Tapi, kita terbalikkan AB jadi BA. Boleh? Tak ada masalah. B kat bawah, A kat atas. Okey, cuma dia akan jadi negatif. Okey, so bila kita terbalikkan nombor dia, dia akan jadi negatif. So pelajar boleh nampaklah kat sini. Asal dia 1, 3 Fx dx sama dengan 8. Tapi kita dah ubah. 3 kat bawah, dia terbalik. 3 kat bawah, 1 kat atas. So, 8 ni kena tukar jadi negatif. Itu sahaja. Okay, sebab terbalik dia jadi negatif. Okay, alright, settle. Next, 16 Fx dx. 16 Fx dx nak cari ke? Tak perlu dah sebab dah ada soalan ni. Ni 16 Fx dx sama dengan 50. So, gantikan saja 50. So negatif 8 tambah 50 sama dengan, okey, hutang 8 bayar RM50. So kita terlebih bayar RM42. Okey, tanpa guna kalkulator dapatlah macam tu. Okey, so sekarang kita dah dapat 36 Fx dx sama dengan 42. Okey, kita punya tujuan nak cari yang ni. Ini tujuan kita. Tapi sebelum selesaikan itu kena selesaikan dulu yang ini. Okey, sekarang kita dah ada 36 Fx dx. So macam mana pula nak buat? Okey, yang ni lah kenapa pelajar kena mahir sangat-sangat topik tingkatan 1, iaitu kaedah ganti nilai. Pelajar kena faham konsep ganti nilai tu. Okey, alright, so next langkah kedua kita kena buat apa? Langkah kedua, tengok soalan dia minta 36 Kfx dx dengan 84. Okey, sesalin dulu sekejap. Okey, 36 K
fx dx sama dengan 84. Okey, kita guna hukum yang ni dulu. Okey, bila ada k, keluarkan. So, saya keluarkan k 36 fx dx sama dengan 84. So, daripada sini pelajar nampak 36 fx dx. Berapa nilai dia tadi? Ni. Ini nilai dia. 36 fx dx sama dengan 42. So, ganti sahaja nilai dekat sini. Ini semua sama dengan 42. Okey, ini k. 42 darab k dapatlah 42k. Okey, itu konsep sekolah rendah sahaja. Okey, 42 darab dengan k, kita dapatkan saf, jadilah 42k. Alright, so dapatlah 42k sama dengan 84. Agak-agak taki boleh selesaikan ke? Okey, kalau kat sini cikgu nampak ada 3 mata memandang. Andai kata pelajar yang tonton, boleh saja komen boleh sama-sama dengan saya. Okey, kalau bukan pelajar MAT tak apalah. Okey, kalau ada pelajar MAT sila komen. So dapatlah kat sini 42k sama dengan 84. Macam mana nak cari nilai k? Okey, so yang ni gunalah algebra tu lah, pindah 84 bahagi dengan 42. So kita akan dapat 21. Ya ke? Okey, sekejap. 84 bahagi dengan 42. Dapat 2. Bukan 21, dapat 2 sahaja. Okey, so dapatlah nilai k sama dengan 2. Selesai kat situ. Okey? Settle. Okey? So nampak macam susah sikit kan? Tapi pelajar kena ada benda ni lah. Okey, untuk topik pengamiran kena faham dia punya hukum-hukum ni. Okey, hukum yang mana kita nak pakai dalam penyelesaian tu. Okay, alright. Fuyu Takif. Fuyu. Takif tak ada kelas ke petang ni Takif? Baguslah Takif ni. Kelas AdMath dia join, sesi petang, account dia join, perniagaan dia join, ekonomi dia join. Okay Takif, ingat petang ni kita ada program ABF Challenge. Join yang Takif lagi 2 minggu lagi Takif kita nak habis. Kalau Takif perasan dekat belakang sir ni Takif. Okay, Takif perasan tak? Sekejap saya tunjuk. Itu Takif. Takif perasan tak? Nampak apa tak belakang tu? Tu Takif. Okay, so untuk penonton yang join sesi ABF Challenge waktu petang, itulah hadiah-hadiah dekat belakang. Okay, minggu lepan adalah last week. Okay, so kutiplah mata dia. Okay, alright, so kita sambung balik kita punya pembelajaran. Okay, last question untuk petang ni. Okay, soalan last. Okay, soalan terakhir adalah sambungan soalan yang tadi. Okay, dia cakap, diberi bahawa, ini satu lagi konsep yang cikgu nak kongsikan pada para pelajar AdMath. Bila soalan cakap diberi bahawa, ingat yang ni kita kena pakai. Nak tak nak kita kena pakai. Diberi bahawa 13 FSDX sama dengan 8 dan 16 FSDX sama dengan 50. Cari nilai bagi, okay, dia cakap 163X tolak FXDX. So, bila jumpa macam ni, pelajar kena ingat hukum satu lagi, hukum pengamiran tentu, okay, iaitu A, B, okay, kita ada Fx, okay, Fx tolak Gx, boleh lah lebih kurang lah, okay. Dia punya hukum tu tak penting, yang penting dia punya penulisan tu, macam ni. Contoh kita ada AB, Fx, Gx, Fx tolak Gx, so kita boleh pecahkan kepada 2, AB, Fx, Dx, tolak dengan AB, Gx, Dx. Okay, pecahkan kepada 2. Okay, pecahkan kepada 2 macam tu. Okay, so untuk soalan ni samalah. Okay, pelajar akan pecahkan kepada 2. Soalan bagi 3x tolak fx. Okay, kita pecahkan kepada 2. 16. 3x dx tolak dengan 16 fx dx. Okay, so bila pelajar dah dapat macam ni, pelajar kena tengok ada tak nilai yang dia bagi tu yang kita boleh ganti. Ada ke tak ada? Okay, kalau ada kita ganti. Cuba tengok, okay, yang dalam solution yang kita kira tu ada sama tak dengan soalan bagi. Kalau ada, just tukarkan dia kepada nombor. Okay, alright, so dekat sini dia bagi 13 FSDX sama dengan 8. Okay, lepas tu 16 FSDX sama dengan 50. Okay, so kat sini pelajar akan nampak lah ada yang sama, iaitu, okay, saya rasa lebih mudah saya gantikan kat bawah. Okay, kita ganti kat bawah. Okay, 16 3x dx ada tak ada? Tak ada. Okay, 16 3x dx tak ada. So, maksudnya yang ni sahaja pelajar kena buat pengamiran. So, yang ni pelajar kena kamerkan. Okay, yang ini 16 fx dx kena kamerkan ke ada dalam soalan? Dah ada dekat sini. 16
f(x) sama dengan 50. So maksud dia cakap nilai yang panjang ni sama dengan 50. So ini sama dengan 50. So kita ganti sahaja dengan 50. Okey, sebelah kiri ni kena kamerkan. Yang ni pelajar kena tengok balik lah macam mana cara untuk kamerkan. Okey, soalan bagi 3x. Okey, ingat cara untuk kamerkan adalah 3x salin semula. Okey, ini kuasa 1. So kuasa kena tambah 1. So dapat 3x kuasa 2. Okey, bahagi dengan kuasa dia balik. Macam tu. Okey, dapatlah. Tolak, letak saja tolak. So kita akan dapat kat situ 3x kuasa 2 per 2, 61. Tolak dengan 50. Okey, dekat sini kena ganti nilai lah. Okey, dekat sini kena ganti nilai. Okey, alright. So ganti nilai. Masukkan 6 dalam x, masukkan 1 dalam x. Okey, lepas tu kena tolak setiap satu. Yang ni pun pelajar kadang-kadang confuse juga. Okey, pertama gantikan dengan 6. So kita akan dapat 3 per 2, 6 kuasa 2. Okey, lepas nak ganti dengan 1 ni operasi apa ni? Kadang-kadang pelajar confuse. Ingat operasi dia tolak. Okey, operasi dia tolak. Sentiasa tolak, takkan jadi operasi lain. Okey, so tolak. Next kita gantikan dengan 1 pula. 3, 1 kuasa 2 per 2. Okey, ini tolak juga. So tulislah tolak 50. Okey, sekarang kita cantikkan sikit jawapan dia. Okey, kita cantikkan sikit. 3 per 2, 6 kuasa 2. Okey, Takif cuba guna kalkulator Takif. Ada lagi ke Takif? Okey, boleh guna kalkulator Takif selesaikan soalan ni. Okey, Takif ni baru dah jadi 5 ni Bagus dia, dah belajar MAT dah. Okey, 3 per 2 darab dengan 36. Okey, dapatlah 54. Okey, tolak dengan ini ganti dengan 1, so tak efek apa-apa. Tolak dengan 3 per 2, tolak dengan 50. Okey, so dapatlah jawapan dia kat situ. 54 tolak 3 per 2, tolak dengan 50. So dapatlah jawapan dia 2, 1 per 2. Atau, okey, mana-mana pilihan jawapan diterima. Okey, 2, 1 per 2 pun boleh ataupun 5 per 2. Okey, 5 per 2 pun boleh. Okey, 5 per 2. Okey, so satu lagi kena ingat kat sini ada dia cakap. Tak ada apa-apa Okey, tak ada. Dia cakap cari nilai. Okey, aku ada benda lain. Okey, kat sini pelajar kena hati-hati juga. Bila baca soalan, okey, pastikan tengok betul-betul yang dia cakap apa. 2.5, thank you Takif. Betul. Boleh. Atau dalam perpuluhan pun boleh. Okey, 2.5. Okey, settle. Okey, selesai kat situ. Okey. So untuk penonton yang belajar MAT, boleh tengok kat sini. Kalau penonton ada dekat YouTube sekarang, okey. Aki-Taki ni baru pelajar tahun 5 ni. Okey, dia join juga dia tengok. Okey. Alright, so basically apa petang ni, okey, basically itu sahaja untuk cikgu kongsikan pada petang ni. Okey, perbincangan teknik menjawab soalan MAT kertas 1. Okey. So pelajar pun boleh nampaklah kat sini macam mana cara untuk menjawab soalan. Okey, baca, gariskan kata kunci, barulah boleh buat. Okey, kita boleh macam mana pelajar tu ada idea apa nak kena buat. Okey, sama jugalah matematik sekolah rendah ke, matematik menengah bawah, menengah atas, semua sama konsep dia. Okey, matematik ni tentang kata kunci. Okey, bila pelajar dapat kata kunci, satu lagi jangan hafal. Kata kunci ni tak elok kalau kita hafal. Kalau kita hafal, kita akan terlupa. Fahamkan kata kunci tu. Okey, bila kita faham, senang untuk kita, orang panggil apa, nak twist ke kan, ikut bentuk soalan. Okay, alright. So sebelum kita akhiri, jap kita tengok balik sikit, kita revise balik sikit. Okay, kata kunci yang cikgu kongsikan pada petang ni. Okay, so penonton boleh tengok kata kunci yang ada pada petang ni adalah, okay, yang pertama kata kunci yang cikgu kongsikan adalah garis normal. So jumpa saja garis normal, ingat kena cari dia punya partner garis tangent. Okey, bila ada garis normal, ada garis tangent, itu adalah garis berserenjang. So kena ingat formula yang terlibat adalah kecerunan 1 darab kecerunan 2 sama dengan negatif 1. Okay, next. Dia cakap lengkung menyilang pada paksi Y. So bila cakap menyilang pada paksi Y, kata kunci dia adalah kita kena gantikan X dengan kosong. Okay, yang kedua kata kunci pada hari ini adalah ini. Jumpa saja soalan pengamiran, ingat itu tentang luas. Untuk cari luas kena buat pengamiran. Okey. Next kata kunci lagi. Kat sini dia cakap tentang luas. Okey. Bila cakap luas kita kena buat pengamiran. Okey, seterusnya untuk soalan yang ni. Okey, untuk soalan ni tak ada kata kunci tapi pelajar kena buat apa? Walaupun tak ada kata kunci, pelajar kena tengok kesesuaian hukum. Okey, ini kita panggil hukum Hukum pengamiran.
So cuba tengoklah yang mana hukum pengamiran yang kita nak pakai. Yang mana yang ada dalam soalan yang kita boleh gunakan. Okey, untuk solve. Okey, kalau pelajar terlupa hukum pengamiran tak ada masalah. Dalam exam ada. Cuma pelajar kena faham hukum ni. Okey, barulah pelajar tahu macam mana nak pakai dia. Okey, kat mana nak guna, kat mana yang sesuai, kat mana tak boleh. Okey? Okey, so kat sini saya bagikan ada 3 hukum pengamiran untuk solve soalan ini sahaja. Okey. Alright, so last kali, soalan last untuk perbincangan hari ni adalah ini soalannya. Okey, kaedah ganti nilai. Okey, tengok yang mana nilai yang kita ada, cuba kita tengok yang mana kita boleh pakai. Soalan dah bagi, so kita kena pakai. Okey, macam mana kita nak pakai, tengok pada kesesuaian jalan kerja kita. Okey, alright, so last kali sebelum cikgu nak akhiri, cikgu nak bagi tahu sikit pada malam ini kita akan adakan, okey, satu bengkel khas untuk cuti sekolah. Okey, kita akan buat bengkel perbincangan soalan peperiksaan topik tingkatan 5 iaitu dalam subjek AdMath. Okey, pada malam ni lah, okey, hari Jumaat 23 hari bulan Julai pada jam 8 suku sehingga 10 suku. Okey, untuk pendaftaran, okey, boleh sahaja PM dekat YouTube ataupun dekat mana-mana yang anda sedang menonton kami sekarang. Okey, just PM sahaja, insyaAllah kita akan balas. Okey, so bagi ibu bapa untuk mendaftar, kita ada lagi dalam 2 hari program cuti sekolah sebelum kita tamat. Okey, so itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Okey, dipersilakan untuk share kita punya video ni. Okey, perkongsian hari ini. Semoga dengan perkongsian ini cikgu dapat bantu lagi lebih ramai pelajar dekat luar sana, terutamanya dalam subjek matematik tambahan. Okey, so ingat untuk petang ini kita akan adakan lagi kuis macam biasa, program Anak Bijak Fikir untuk pertandingan rebut hadiah dekat belakang. Okey, kita jumpa lagi sesi live akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistic, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radha. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radha. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pada air. Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radha. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radha. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon terbaik.